Royal College of Surgeons of Edinburgh mengesahkan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerima anugerah fellowship pada Oktober 2017. Ia sekaligus menafikan dakwaan beliau menghadiri upacara Freemasons. Illuminati merujuk kepada pertubuhan rahsia yang ditubuhkan pada 1 Mei 1776 dan pada era ini, Illuminati dipercayai mengendalikan urusan dunia melalui kerajaan atau franchise syarikat pada zaman ini. Kemudian, sejak Illuminati bergabung dengan Freemasonry, Illuminati menjadi semakin kuat dan telah berkembang sehingga hari ini ke banyak negara termasuklah Malaysia. Di sini admin senaraikan 5 teori konspirasi Illuminati di Malaysia yang ramai tidak sangka. You are watching Top 5 Malaysia. Ingin menambah rasa nikmat pada makanan anda? Boleh hidangkan sekali dengan sambal bilis garing ini. Rasanya sungguh rangup tanpa sebarang pengawet dan mempunyai rasa pedas yang mencukupi. Sambal garing ini antara yang top di pasaran dan diberikan ekstra berat. Harganya adalah RM15 sahaja. Apa tunggu lagi? Boleh dapatkan sambal bilis garing ini dengan menekan link di bawah. Nombor 5. Menara Obelisk di Putrajaya. Symbol, but instead we have this bizarre and enormous Egyptian obelisk that has become the symbol of George Washington and America. And I have news for you that this Egyptian obelisk, this Washington monument, is really dedicated to the Illuminati, to the secret establishment. This is a symbol of their power, of their dominance. Obelisk iaitu satu monumen yang berasaskan dari Sun Pillar atau dikenali sebagai Cleopatra Needle. Nama obelisk berasal dari Greek dan ia bermula daripada tamadun Mesir purba, iaitu semasa zaman Firaun yang dibina untuk melambangkan Tuhan Matahari iaitu Ra. Mereka percaya Ra wujud bersama obelisk dan ia melambangkan penyembahan kepada setan dan dilaknat di dalam Islam. Ada yang berpendapat bahawa sebenarnya obelisk adalah tiang syaitan, di mana setan-setan ini dipuja sebagai tanda kepada sistem Freemason. Terdapat banyak tiang obelisk ini di seluruh dunia seperti di Paris, United Kingdom, Amerika, Turki, Singapura dan Indonesia. Dikatakan bahawa di Presin 2 Putrajaya terdapat binaan seperti obelisk ini, iaitu Monumen Alaf Baru yang merupakan monumen negara pertama dibina khas untuk wilayah Putrajaya. Dan di bawah monumen ini telah ditanam kapsul masa oleh Tun Dr. Mahathir. Menurut petikan daripada laman web Malaysia Travel Guide, ini merupakan versi Malaysia sendiri daripada monumen di Washington DC dan merupakan monumen nasional Putrajaya. Monumen milenium ini adalah obelisk dibuat daripada besi yang berdiri dengan ketinggian 68 meter. Menurut beberapa pendapat netizen, ada yang mengatakan bahawa obelisk yang berkaitan dengan Freemason adalah berbentuk piramid di puncaknya, sedangkan metal obelisk di Putrajaya adalah bulat. Namun, ada juga yang berkata bahawa bulat atau petak tidak menjadi persoalan dan yang harus difikirkan adalah setiap yang dicipta pasti ada tujuannya. Membina obelisk memerlukan kos yang tinggi dan apakah manfaatnya obelisk ini dicipta di Putrajaya? Nombor 4. Mata Dajjal PICC dan Mid Valley. Pada 15 Oktober 2020, seorang YouTuber yang digelar Prince Mid Hey, what's up you guys, Prince Mid here. Assalamualaikum semua orang, how's everybody doing today? telah memuat naik sebuah video di YouTube mengenai teori konspirasi Illuminati yang ada di Malaysia. Dalam video tersebut, dia telah membuka mata penonton dengan menunjukkan simbol-simbol Illuminati yang ada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya
dan di Mid Valley Mega Mall yang merupakan lokasi yang sering dikunjungi ramai. And if you guys say, oh no, itu memang macam tu, how can you buat macam tu, you guys? Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat. Jika anda tidak tahu, PICC merupakan tempat bermesyuarat dan konvensyen utama di Malaysia. Dari sudut pandangan bawah, mungkin ramai yang tidak sedar tentang perkara ini. Namun jika dilihat dari sudut pandangan atas, bangunan PICC dapat dilihat seakan-akan menyerupai Masonic Eye atau The Eye of Horus, yang merupakan simbol kepada mata Tuhan Freemason. Simbol ini dikatakan bermaksud yang Tuhan sentiasa memerhati dan akan kekal selamanya. Namun, terdapat video di YouTube mengatakan reka bentuk ini sebenarnya adalah berdasarkan pending tradisional Melayu, iaitu digunakan sebagai kepala tali pinggang yang dipakai sebagai aksesori. Namun, ada yang mengatakan itu mungkin cara mereka untuk mengelirukan masyarakat. Seterusnya, Mid Valley Mega Mall. You guys know Mid Valley Mega Mall yang kat KL tu kan? Mall ini terletak di pintu masuk Petaling Jaya dan Kuala Lumpur, dan ia telah dibuka pada tahun 1999 dan sehingga kini Mid Valley sering menjadi antara tempat tumpuan ramai. Sama seperti di PICC, jika dilihat dari atas menggunakan Google Maps, kita dapat lihat bahawa kawasan Mid Valley itu seakan-akan menyerupai The Eye of Horus ataupun diketahui sebagai Mata Dajjal. Nombor 3, KLCC. Menara berkembar Petronas yang lebih dikenali sebagai KLCC telah direka oleh seorang rakyat Argentina yang bernama Cesar Pelli. Bangunan yang menjadi mercu tanda negara Malaysia itu telah mula dibina pada tahun 1992 dan siap pada tahun 1998. KLCC kemudiannya telah dibuka secara rasmi pada tahun 1999 ketika zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Menurut beberapa artikel, ada yang menyamakan reka bentuk bangunan KLCC seperti sebuah master's carpet milik Freemason. Selain itu, dikatakan bahawa kaki yang mendokong jambatan KLCC juga menyerupai logo Freemason dan mempunyai bentuk yang runcing di bahagian bawah dan dicantum dengan satu bulatan di tengah. Ada yang mengatakan bahawa simbol Freemason dengan sengaja telah diletakkan di negara kita supaya kita membangga-banggakan keagungan menara tersebut. Namun ada juga berpendapat bahawa reka bentuk itu hanyalah kebetulan sahaja dan reka bentuk itu bertujuan untuk mengukuhkan binaan bangunan tersebut. Nombor 2, Wang Ringgit Malaysia. Terdapat beberapa konspirasi berkaitan dengan duit ringgit Malaysia yang berkait dengan agenda Yahudi. Antaranya ialah pada tahun 2016, seorang lelaki bernama Neil Armstein telah mendakwa bahawa terdapat mesej tersembunyi atau unsur-unsur Freemason dan pemujaan syaitan di dalam duit kertas RM1 dan RM5. Menurut Neil, mesej tersembunyi tersebut ada pada wang kertas ciptaan Roth, iaitu seorang penyembah syaitan. Roth merujuk kepada anak sumbang keturunan Namrud yang telah melakukan perbuatan sumbang mahram kerana Namrud telah berkahwin dengan ibunya sendiri. Kesemua keturunan Rothschild adalah anak sumbang mahram dan mempunyai gelaran Rothschild
yang ditambahkan pada akhir nama mereka. Contohnya Jacob Rothschild, Baron Rothschild dan lain-lain. Apabila dua keping wang kertas RM5 disatukan secara bertentangan, simbol iblis atau syaitan dapat dilihat dengan jelas. Daripada seekor burung kenyalang yang biasa terus bertukar menjadi seekor kambing dengan tanduk yang tajam. Imej yang terbentuk memang serupa dengan lambang syaitan. Baphomet, nama dia Baphomet. Okey, kita cantumkan dua-dua ni. Selain itu, pada wang RM10 ada yang mengatakan bahawa gambar seekor kijang atau logo Bank Negara Malaysia ini memberi maksud yang pelik. Hal ini kerana seekor haiwan kijang adalah berekor pendek dan bukanlah berekor panjang seperti logo tersebut, dan dikatakan gambar itu adalah seekor anjing dan bukanlah kijang. Kita dapat melihat perbezaan kijang yang digunakan pada logo Jata Negeri Kelantan, di mana ia adalah berekor pendek. Dikatakan gambaran anjing itu kelihatan seperti Pharaoh Hound yang merupakan lambang kepada Mesir kuno, dan lambang ini sememangnya adalah salah satu simbol identiti pergerakan Freemason. Nombor 1. Bangunan Freemason di Malaysia. Gerakan Freemason sebenarnya telah terdapat di Malaysia dan diiktiraf di bawah Akta Pertubuhan 1966. Perit untuk menerima kenyataan apabila orang Islam yang berpendidikan tinggi dan berpangkat besar juga turut menyertai pertubuhan Dajjal ini. Pada tahun 1997, organisasi ini mempunyai 55 perkumpulan atau lodges dan 2,985 ahli. Freemason sebenarnya adalah tunjang Zionism dan ia telah lama bertapak di Malaysia. Cawangan Freemason di Malaysia beroperasi sebagai Lodge Besar Daerah Timur Tengah secara rasmi bermula di Kuala Lumpur pada 20 Oktober 1916. Di Malaysia terdapat 12 Lodge Freemason yang mana 3 di Kuala Lumpur, 1 di Pulau Pinang, Kuantan, Ipoh, Port Dickson, Port Klang, Taiping, Kota Kinabalu dan Kuching. Pasti ramai di antara kita yang tertanya, jika ramai yang membantah gerakan Freemason ini, mengapakah mereka masih ada di Malaysia? Jika dilihat pada petikan akhbar tersebut, pada 20 April 1977, pendaftaran pertubuhan menjelaskan pertubuhan Freemason dibenarkan bergerak di negara ini kerana tidak menyalahi undang-undang, malah menganggap kegiatannya tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman rakyat. Pada tahun 2016 pula, jurucakap Freemason Malaysia juga telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan salah faham dan maklumat yang tidak jelas sehingga menimbulkan kebencian terhadap persaudaraan Freemason di Malaysia. Menurut mereka, Freemason bukanlah pemujaan bawah tanah atau gerakan rahsia untuk melemahkan negara. Sebaliknya adalah persatuan persaudaraan yang menyalurkan sedekah secara berkala. Itu sahaja video pada hari ini. Daripada teori konspirasi Illuminati yang admin senaraikan, kebanyakannya mengandungi unsur yang mengelirukan mata masyarakat dan mereka cuba untuk berselindung di sebalik tujuan sebenar. Kita sebagai rakyat Malaysia dan orang Islam mestilah sentiasa peka dan berhati-hati agar tidak dikaburi daripada tipu helah mereka. Semoga kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah.